Alhamdulillah ala ni'matis siyam wal qiyam. Subhanahu wa ashkuruh wa ilahi marja' wal ma'ab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ja'ala al-laila wan nahar ayatan li ulil albab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raddallahu anhu wa 'anil mu'minina kaidal ladzina kafaru bighaizihim yaumal ahzab. Sallallahu alaihi wa ala khairi alin wa ashab. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, tidak terasa masa ataupun saat kita akan memasuki 10 akhir Ramadan. Ini berarti tidak lama lagi Ramadan akan meninggal kita pula. Maka jika selama ini kita merasa masih banyak kekurangan dalam melaksanakan ibadat puasa, baik solat tarawih, membaca Al-Quran, berinfak dan lain-lain, maka kita masih lagi ada peluang untuk kita memanfaatkan 10 akhir Ramadan untuk kita sungguh-sungguh beribadat agar amalan kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani rahimakumullah, Ramadan bukan hanya bulan mulia yang penuh dengan barakat, bukan hanya bulan untuk beribadat puasa, membaca Al-Quran, salat tarawih dan seterusnya. Tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan syahrul intisarat wal futuhat, bulan kemenangan dan pembukaan, เดือนแห่งชัยชนะและการพิชิตและการปลดปล่อย Umat Islam di bulan Ramadan bukan hanya berjuang bermujahadah untuk mengatasi hawa nafsu mereka. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam pada masa lampau, bulan Ramadan adalah bulan berjihad, berjuang untuk menyebarkan Islam. Bukan Ramadan bulan untuk berehat, untuk tidur dan tidak buat apa-apa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, perlu kita tanya diri kita sendiri, kenapa Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan kemenangan? Kenapa Allah SWT memberi pertolongan kepada hambanya di bulan Ramadan? Bukan sekali pertolongan dari Allah, dah bahkan berkali-kali dan akan berterusan sampai hari kiamat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 peristiwa yang penting yang berlaku dalam bulan Ramadan. Dan peristiwa penting ini telah mengubah sejarah, bukan sejarah umat Islam, bahkan mengubah sejarah dunia. Pertamanya, peperangan Badar Kubra. Mungkin kita dah lupa peperangan Badar Kubra yang berlaku pada tarikh 17 Ramadan kemarin. Kita baru lepas, kita sedang menghayati sekarang ini peperangan Badar Kubra. Satu kehebatan peperangan Badar Kubra
yang berlaku di dalam bulan Ramadan tahun yang kedua. Tahun kedua ni tahun yang Tuhan mensyariatkan puasa, dan tahun itu juga Tuhan suruh pergi. Ini satu ujian puasa dan berjuang sama-sama. Daripada makanan, tapi di waktu yang sama turunkan medan untuk menyebar Islam, untuk mempertahankan Islam. Tuhan sampai Tuhan sebut di dalam Al-Quran Badar Kubra dengan Yaumal Furqan, hari yang membezakan di antara al-haq dan batil. เป็นวันที่มีวันแห่งการแยกระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่างธรรมะกับอธรรมที่แท้จริง dan dalam peperangan Badar Kubra itu pihak kaum muslimin berjumlah 300, ada kata 313 orang, 314, ada setengah ahli sejarah kata 318. Mana kata duduk sekitar 300 lawan dengan tentera musyrikin 1,000, 300 lawan 1,000. Umat Islam ada kuda 2 ekor. Apabila Quraisy 100 ekor kuda, 2 ekor kuda lawan dengan 100 ekor kuda. Umat Islam mempunyai 70 ekor unta, tapi tentera Quraisy mempunyai 700 ekor unta. Tengok bezanya jauh. Tapi walau bagaimanapun, satu lagi yang umat Islam ada yang tidak ada pada tentera Quraisy, yaitu keimanan yang mendalam. Maka berlakulah peperangan Badar Kubra di satu tempat yang bernama Badar, 30 km dari Madinah Munawwarah. Tujuannya untuk Nabi Muhammad untuk sekat kafilah ataupun กองคาราวานของกุเรชที่มาจากมิตรที่มาทำค้าขายจากที่ชามในระหว่างขากลับเนี่ยจะต้องผ่านพื้นที่ที่ชื่อว่าบาดาร์รอซูลุลลอฮ์กับพวกก็พาgi sekat untuk menyekat kumpulan kafilah ataupun karavan Quraisy itu kembali daripada Syam. แน่นอนนะครับต้องมีเสบียงต้องมีสิ่งที่สินค้ามากมายmereka di Syam itu dengan bawa barang yang banyak, maka Rasulullah giskat situ dan berlaku peperangan. มีคำถามแล้วก็คำใส่ร้ายจากนักประวัติศาสตร์ที่เป็นพวกบุรพาคดีพวกออริเอนทัลิสต์พวกบรรดาอิสลาม kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad semasa orang Quraisy pulang daripada Syam nak balik pulang ke Mekah กลับมาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำสงครามแต่มุฮัมมัดกับพรรคพวกไปสกัดแล้วก็เกิดการปะทะกัน dia tuduh kata Muhammad ni sebagai ketua kepada perampok. Ketua pada penyambung, seolah penyambung lah orang lalu jalan giskat. Dan untuk rapah ambil harta orang Quraisy. Ini ada tuduhan dalam sejarah. Orang barat, orang Mak Saleh dia cumti tong ni. Nah, เหตุการณ์ perang Badar. Tapi dia tak panggil tak kaji, dia tak panggil seksa. Apakah sebelumnya? Supaya เหตุการณ์ 7 ตุลา Taufanul Aqsa turun kepada kawasan Israel itu, maka dia mau tuduh kata puak Hamas itu kokan rai. Dia tak kaji kata sebelum daripada tu berpuluh-puluh tahun, berapa puluh tahun dah umat Palestin, orang Islam di Palestin dibunuh, dihalau, diseksa. Dia tak tanya. Dia tanya kata เหตุการณ์ 7 ตุลา เป็นเหตุการณ์ที่ก่อการร้าย Supaya Nabi Muhammad, dia kata Nabi Muhammad ni buatlah kena supaya orang perampok
pergi sekat Khurawan hok Quraisy kelik daripada Syam. Dia berlakunya peperangan Badar. Tapi kita ingat sahabat Nabi dan Rasulullah hijrah ke Madinah, terpaksa kena hijrah. Di ke Madinah keadaan selas punggung. Papun mohon baik. Tinggal harta kekayaan di Mekah, di Madinah dalam keadaan selas punggung, tak ada harta, tak ada wak gapo. Tinggal di Mekah. Dan harta orang Islam tu dirapah, diambil oleh kaum musyrikin Quraisy. Dialah pemberontak yang rapah harta umat Islam semasa umat Islam tinggal Mekah pergi ke Madinah. Harta orang Islam pada kebun-kebun, menantai-menantai ternak unta, kambing, lembu dirampas oleh kaum Quraisy. Mana kata Nabi di sekat tu, mana tak umat Islam ada hak dalam harta. Yang Fak Quraisy dia buat menega tu adalah di antaranya setengah daripada harta umat Islam. Bukan perampok macam itu diselak, macam ผู้ก่อการร้ายตามที่พวกชาวตะวันตกชอบใส่ร้ายท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Dalam peperangan Badar juga, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok tentara Quraisy 1000 lebih, tentara Islam 300, bezanya jauh sekali. Lantas Rasulullah angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-'asabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah segala apa yang kamu janji kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya golongan Islam ni kalah, Allah dalam peperangan ni, maka di atas dunia ini tidak ada seorang pun orang yang beribadat kepadamu lagi. Kerana masa tu bolok dia ไม่มีใครอีกแล้วที่รู้จักอัลลอฮ์กราบไหว้อัลลอฮ์นอกจากนบีและสาวกของท่านนบี Seluruh dunia masa tu Nabi dan sahabat saja yang tahu siapakah Allah Subhanahu wa taala. Orang lain, manusia di pelosok dunia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Sebab tu Nabi kata, kalau sekiranya orang Islam kalah dalam peperangan Badar kali ini, maka agama Islam akan hilang daripada dunia ini. Maka tidak ada seorang pun yang beribadah kepadamu ya Allah, yang akan menyembahmu lagi ya Allah Subhanahu wa taala di masa depan. Dengan itu Allah Taala Subhanahu wa taala turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan doamu diterima, sesungguhnya Allah akan mendatangkan, Allah Ta'ala akan hantar bantuan pertolongan, iaitu 1000 malaikat yang akan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hatta 1000 malaikat. Sebenarnya malaikat ni tak kena 1000. Seorang tak pada, Jibril seorang tak pada. Seorang Jibril untuk cukup dah untuk lawan dengan 1000 musyrikin. Tapi doa yang kata pertolongan Allah tu hatta malaikat, beribu malaikat. Itulah tentera Allah, merupakan jundullah. Dan tentera Allah kita rasa sedang turun di bumi Palestin sekarang ini untuk melawan Yahudi laknatullahu alaihi. Dan kita berdoa kepada Allah supaya ya Allah menghantarkan tenteranya daripada malaikat untuk menolong mujahidin di Palestin, di Gaza dan di tempat-tempat lain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu kemenangan yang bagi umat Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, sidang yang dirahmati Allah, peperangan yang kedua yang berlaku dalam bulan Ramadan semasa Nabi Muhammad SAW
dah hidup lagi, iaitu pembukaan Mekah. การพิชิตหรือว่าการปลดปล่อยเมืองมักกะห์ Selama Nabi dihalau daripada Mekah dan duduk di Madinah. Lepas pada tu dah 8 tahun balik kelik mari semula mari put ploy dengan bala tentera 1000 orang. Siapa di tepi Mekah ni? Abu Sufyan gi cara-cara dengan Nabi. Maka dia takut tengok tentera Nabi dan sahabat dan para tentera muslimin ini kumpulan yang banyak. Maka orang musyrik mula takut. Gi hantar Abu Sufyan untuk bicarakan Nabi. Janganlah Nabi serai kota Mekah. Cara-cara mari Abu Sufyan sendiri masuk Islam. Orang cara-cara sendiri masuk Islam. Ini ke ความระสำระสาย Wakwi orang Quraisy tu senyap, tak berani nak lawan tentang Islam. Jadi hekar ni Allah Ta'ala bentuk wai dalam Al-Quran yang kita selalu baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga ila akhir ayat. Apabila datang pertolongan Allah, maka kekuatan Islam akan menang. Dan dengan pembukaan Mekah itu, kuasa Islam dapat kuasa khas Arabia 9 juta dengan secara total. Dari anakของ Islam นั้นได้ครอบคลุมคาบสมุทรอาระเบียอย่างเบ็ดเสร็จ dan Islam dan Nabi dan para sahabat dapat membersihkan kota Mekah daripada berhala-berhala, daripada tokong-tokong, daripada patung-patung yang lebih daripada 360 ekor, dan dapat menghancurkan kepala-kepala baik Al-Lata wa Uzza wa Manat wa Hubal dan sebagainya. Akhirnya bumi Arab ataupun bumi Mekah dibersihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bulan ini kita kena ingat kepada sejarah. Sudah dimana yang nanti Allah, selepas daripada Nabi wafat, negeri Islam berluah. Siapa pergi kepada Afrika, Islam mulai siapa pergi masuk di Eropah ataupun Europe. Iaitu di Europe ini berlakunya dalam bulan Ramadan satu peperangan yang hebat juga, iaitu peperangan pembukaan Andalusia, songkram pichit Andalusia ataupun Spain. Andalusia ni negeri Spain dulu tidak ada Spain sebagai kita tahu dari Spain. Andalusia dulu ataupun Andalus, iaitu Spain dengan Portugis ataupun Portugal. Spain dengan Portugis, Portugis itu adalah negara Andalusia pada masa dulu. Sekarang ini pecah tu Spain dan Portugis. Penglima perang Muslim adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dengan bala tenteranya pada tanggal 28 Ramadan tahun 93 Hijrah, mana lepas pada mati wafat Nabi Muhammad SAW 80 tahun, Islam sampai di Spain sampai di Europeในเวลา80 ปีเด้อ Penglima perang Tariq bin Ziyad membawa tentera Islam melawan dengan tentera Kristian yang diketuai oleh King Roderick, Raja Roderick yang duk meretah Spain ataupun di muka Iberia ataupun di bumi Spain di Europe masa tu lawan dengan tentera Islam. Akhirnya Raja Roderick, Raja Spain, mati dibunuh oleh tentera Islam. Akhirnya tentera Kristian kalah. Ini dengan kekalahan tentera Kristian buka jalan untuk agama Islam dapat tersebar di bumi Spain dan menubuh negara Islam di bumi Spain, iaitu Daulah Andalusia. Berapa tahun Islam duduk sana? 800 tahun duduk di Spain. Umurnya sama dengan negeri Sia ni, sama tua 800 tahun. ตามนักประวัติศาสตร์ก็ยังตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาสปารัตนโกสินทร์
Umur negeri Sia ni dalam sekitar 800 tahun. Islam duduk di Spain, dapat merantau Spain 800 tahun juga. Lamanya. Akhirnya, dah. Itu satu peperangan. Dan itu di Spain. Kalau pergi kepada sebelah timur, Islam sebar juga. Mari ikut katmah kita pada masa itu. Iaitu di India. Semasa itu India dikenal dengan Kuan Sintuk. Kuan Sintuk adalah nama bagi satu sungai Sintuk atau di satu sungai Sind di Pakistan tadi. Kuan Sintuk สมัยก่อนนั้นก็คือประเทศปากีสถาน Dan negeri Pakistan tadi dulu Sintuk. Di situ Muhammad Al-Qasim, panglima perang dan Islam membawa bala tentera membuka Kuan Sintuk, menjajah kawasan itu. Pakistan jatuh ke tangan Islam dan membuka jalan untuk pergi berlawan dengan tentera India, tentera Hindu yang diketua oleh Raja Hadir dan Raja Dahar. Raja Dahar ni ketua panggil tentera hak India, tentera Hindu. Akhirnya tentera Hindu kalah. Walaupun mereka ada askar, mereka ada bukan kuda saja, mari dengan gajah, mari dengan gapo dah supayaยุทธหัตถีสมัยก่อนนั้นมีทั้งช้างทั้งอะไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความpanggil แข็งแกร่งของทางมุสลิมได้ Akhirnya Pakistan atau Sintuk jatuh ke tangan Islam. Di bulan Ramadan Al-Mubarak inilah dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dapat membuka bumi Jompo Tawib atau benua kecil. Dan satu lagi sebelum kita mengakhiri khutbah ini, satu lagi peperangan yang hebat, yaitu kalau dia mau ingat kepada Kongtap Mongol, kita mesti ingat Genghis Khan. Genghis Khan, siapa ada lagu untuk puja-puja Genghis Khan, เป็นกองทัพมองโกลที่เกรียงไกรและก็โหดเหี้ยมที่สุด Mongolia ni pen ผ่าเร่ร่อน satu kabilah. Dah, dia panggil tidak ada Aryatam, tidak ada kemajuan, tapi dia hebat dalam peperangan. Tentera Mongol ini, Kongtap Mongol ini, sampai dia boleh jajah Cina. Negeri Cina sebesar Cina ni jatuh di tangan Mongol. Sampai Raja Cina ต้องสร้างกำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนของkita adalah ni เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Untuk apa? Untuk nak sekat daripada Fort Mongkol Seria Cina. Kerana tentera nak sekat ni tak lawan, tak boleh lawan dengan tenteranya. Kena buat tembak, kena buat dinding naik untuk menyekat tentera Mongolia. Itu Genghis Khan. Dan sampai kepada anak dia, cucu dia, kepada Genghis Khan, iaitu Holako Khan. Holako Khan ni dia orang yang panggil menghancurkan negeri Islam sejak daripada panggil Asia Klang, Asia Tengah, Khawarizmi, Bukhara. Dulu tu tempat negeri Islam tu, Bukhara tempat Imam Bukhari tu, tempat dia tu dulu negeri Islam. Dihancur oleh Mongol, diserang, dijajah, mari sampai di Baghdad. Baghdad itu ibu negeri yang maju pada masa tu, ibu negeri yang cantik, yang comel, yangมีความทันสมัยมากที่สุดในโลก tapi dihancur oleh tentera Mongol yang diketuai oleh Holako Khan, cucu kepada Genghis Khan. Sampai orang Islam takut, kerana apabila dia serang mana-mana dia peracun, dia bakar habis. Dah benar-benar bangunan ni tak tinggal Mongol ni. Dah ความป่าเถื่อนนี่ไม่มีใครเหมือนในประวัติศาสตร์ Sampai orang Islam setengah orang Islam percaya kata ni adalah Ya'juj Ma'juj mari dah. Dunia nak kiamat dah. Dah, dia kata tentera Mongol ni Ya'juj Ma'juj. Dan tak berapa lama lagi Tuhan akan siup tsunami. Dah menandakan kiamat kerana habis negeri Islam dah dijajah oleh Mongol. Tapi agama Islam bukan agama manusia. Walaupun tentera Islam bana Baghdad jatuh, Damaskus jatuh, Syria jatuh, sampai kepada Mesir. Ada satu tempat tentera Mongol kamalang leng cecak je krong Egypt. Satu tempat yang bernama Ainul Jalut. Tempat ada tempat saya tak besar. Tapi Mesir pada masa itu diperintah oleh KJR
mamluk. Kerajaan daripada hamba. Dan sebabที่มาจากทาสอย่าไปดูนี่ทาสนี่ไม่ใช่จากแอฟริกาอย่างเดียวทาสนี่มาจากเอเชียกลางเนี่ยชาวตุรกีชาวเติร์กเนี่ยบางทีก็เป็นทาสya ambil orang Turki bangsa Turki dan bangsa-bangsa lain ni mari perak dan besar menjadi askar menjadi tahan untukรับใช้ประเทศมุสลิมnah tapi Mamalik ni adalah satu negeri yang ditubuh oleh Thad ini bangun lawan sekat Mongolia di bulan Ramadan. Akhirnya tentera yang ditakuti oleh seluruh orang dunia dikalahkan oleh tentera panggil Thad, iaitu Mamalik. Akhirnya Mongol ataupun Mongolia tumbang dan akhirnya สูญสิ้นความยิ่งใหญ่ของชาติมองโกล sampai hari ini negeri dia tu sampai orang tak tahu kata ada negeri nama Mongol.ทั้งที่ในอดีตนั้นเป็นpanggilมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ tapi kalah kepada tentera Islam di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sejumlah yang dirahmati Allah, kalaulah Tuhan menolong umat Islam zaman dahulu untuk melawan musuh Islam di seluruh dunia, baik berdepan dengan Kristian, baik berdepan dengan Hindu, baik berdepan dengan panggil Mongol, baik berdepan dengan mana-mana bangsa, Islam dapat kemenangan. Kita dalam bulan Ramadan, kita sedang berjuang untuk menentang hawa nafsu kita. Kita bukan berjuang dengan manusia saja. Kita bukan berjuang dengan manusia. Kalau kira tu mudah kita lagi dengan orang dulu. Orang dulu ni kena tobek pergi dan kena panggil sia-sia tang ciwit dan saksi dan kata. Tapi kita bila Ramadan kita berjuang dengan hawa nafsu kita. Maka janganlah hawa nafsu kita kalah. Karena bulan Ramadan adalah bulan intisarat, bulan kemenangan. เดือนแห่งชัยชนะเราต้องเอาชนะกิเลสตัณหาของเราให้ได้ supaya generasi dulu dapat kemenangan di atas musuh-musuh Islam, dapat membuka Islam. Maka kalau kita dapat kemenangan di bulan ini, maka kita berjaya. Dah sampai kepada satu tahap yang Quran kata la'allakum tattaqun. Itulah yang kita dapat pelajari daripada sejarah silam tentang kehebatan bulan Ramadan, tentang pertolongan Allah yang datang pada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalni wa minkum tilawatah innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa yatawalla as-salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa tabassaku bi kitabi rabbikum summa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shmilna bi'afwika wa adkhilna fi rahmatika. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم احفظ اهل فلسطين في غزه والقدس بعينك لا تنام وارزقهم الثبات والقوه والتمكين
الصالحين وبارك في إيمانهم وصبرهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.